Bismillah, bismillah. Bismillah, bismillah, bismillah. Allah. Ya, ya, ya. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi at-tayyibin at-tahirin. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا اللهم فرج كرباتنا واكفنا ما أهمنا واجعلنا من عبادك الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون اللهم وفقنا للخير اللهم وفقنا للخير اللهم اجعلنا يا ربنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه وفرج كربات المسلمين في فلسطين فرج كربات المسلمين في غزة يا الله يا كريم أما بعد مسلمين مسلمات رحمكن الله سبحانه وتعالى Allah subhanahu wa ta'ala telah berfirman dalam Al-Quran Al-Karim وَنَهَا النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى Difahami daripada ayat ini Allah subhanahu wa ta'ala memuji orang yang dia lawan hawa nafsunya dan dia tidak ikut hawa nafsu. Kata para ulama, antara musuh besar bagi seorang yang salik, yang dia mahu ikut jalan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala adalah hawa nafsu. Yang mana ramai orang diri mereka cenderung untuk membuat perkara-perkara yang ada padanya dosa atau tidak ada padanya manfaat. Dan sepatutnya seorang tidak ikut cenderungan itu apabila dirinya cenderung kepada membuat yang dosa atau membuat apa yang tidak ada manfaat padanya, membuang masa, hendaklah dia tidak ikut. Jadi di sini kita guna istilah lawan hawa nafsu. Apabila sini dia tak ikut dan dia lawan, kerana dia mahu yang baik untuk dirinya. Walaupun rasa ada keinginan pada dirinya untuk membuat sesuatu, tapi apabila ia adalah sesuatu yang tidak baik, dia lawan. Dia lawan dan dia tidak membuatnya.
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laisa asy-syadidu bis-sur'ati walakinna asy-syadida man ghalaba nafsah." Mafhumnya, seorang yang kuat dalam agama bukan yang lagi kuat, bukan yang badannya lagi kuat boleh kalahkan orang lain dengan kekuatan badannya, macam itu sahaja, tak. Tapi yang kuat adalah yang boleh kalahkan hawa nafsunya, yang boleh lawan hawa nafsu. Yang mana apabila ada sesuatu yang buruk, dia boleh tahan dan tidak membuatnya, dan dia pilih bagi dirinya ambil apa yang baik untuk dirinya. Macam itu orang-orang salih, mereka menimbang keadaan seorang. Walaupun seorang badannya kuat, badannya besar, dan dia bertenaga yang banyak, dan suaranya tinggi, ini tidak semestinya dia kuat dalam ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan apa diketahui orang ini kuat pada taat, kuat pada agama? Dilihat adakah orang ini dia lawan hawa nafsunya, maka dia buat apa yang wajib dan meninggalkan apa yang haram. Itu adalah orang yang kuat. Itu adalah orang yang kuat. Kalau orang badannya kuat tapi dia menggunakan kekuatannya pada yang haram, menzalimi orang, membunuh orang yang muslim, menzalimi orang yang ada sekitarnya, ini adalah seorang yang fasik, seorang yang keadaannya teruk. Maka orang yang bertakwa kepada Allah, walaupun nampak badannya nampak tidak terlalu kuat, tapi dia orang yang bertakwa kepada Allah. Dia strict dengan dirinya. Apabila ada haram, dia menjauhi. Apabila ada wajib, dia membuat. Ini orang yang kuat. Walaupun dia orang tua atau dia sakit secara fizikal, tapi ini kuat. Ini kuat. Muslimat rahimakunallahu subhanahu wa ta'ala. Seorang yang mahu derajatnya jadi tinggi, hendaklah dia lawan hawa nafsunya. Adapun yang dia ikut hawa nafsunya, dia akan jatuh ke martabat yang rendah. Kata setengah orang-orang salih, man ittaba'al hawa hawa, man ittaba'al hawa hawa. Barang siapa yang ikut hawa nafsunya, maka dia akan jatuh. Kerana ini antara kaedah-kaedah yang biasanya guru yang murabbi akan mengajarkannya kepada seorang murid yang mahu membuat suluk. Apa suluk itu? Yani dia nak ikut jalan takwa kepada Allah. Jadi dia datang kepada seorang guru yang murabbi, buat tarbiyah kepada dia, supaya membantunya, tunjukkan bagi dia bagaimana jadi bertakwa kepada Allah, bagaimana jadi daripada para awliyaillah. Antara kaedah yang sangat penting dia mengajarkan kepada anak murid adalah lawan hawa nafsu. Dan lawan hawa nafsu bukan untuk nak jadi kuat, bukan hanya pada perkara yang haram sahaja, bahkan pada banyak perkara yang dikira mubah, juga lawan hawa nafsu, untuk kurangkan kelazatan-kelazatan dunia. Kerana apabila kelazatan-kelazatan dunia kita memperbanyakkannya, maka hati akan sibuk dengannya, dan ini menyebabkan kita sibuk dengan kelazatan dunia. Sedangkan kita diciptakan di sini untuk membuat ibadah, untuk kita diciptakan untuk membuat ibadah. Semua para anbiya berzuhud dalam dunia ini, berzuhud. Sampai kata para ulama, az-zuhdu awwalu qadamil qasidina ila Allah subhanahu. Yani zuhud itu antara langkah-langkah pertama
yang dibuat bagi orang yang mahu jadi daripada para awliyaillah. Orang mahu jadi daripada para awliyaillah, maka antara langkah-langkah pertama, zuhud di dalam dunia ini. Tapi zuhud ini perlu kepada lawan hawa nafsu. Perlu lawan hawa nafsu. Maka orang yang dia kuat adalah yang dapat untuk lawan hawa nafsunya. Dan seorang hendaklah dia pertama memahami betul-betul apakah manfaat lawan hawa nafsu. Sebenarnya lawan hawa nafsu itu hatta dalam perkara urusan perniagaan kita, kalau kita nak buat perniagaan, kalau kita nak ikut suka hati je, kita tak ada peraturan, kita bangun lambat untuk nak jalankan bisnes kita, kerana kita apa yang diri kita mahu kita memberi kepadanya, maka hatta dalam banyak urusan dunia tidak berjaya dalam urusan yang kita perlukan. Kalau contoh penghuni satu rumah, mereka tak mahu bersihkan rumah mereka kerana mereka nak duduk relax je, diri mereka mahu relax, jadi mereka relax. Bagaimana jadi keadaan rumah mereka? Kalau seorang tak mahu pergi ke majlis ilmu, kerana diri ni kata relax, tengok TV, tengok movie, jadi apa berlaku kepada dia? Kekal jahil. Maka kaedah ini sangat penting dalam tarbiyah. Dan hendaklah seorang dia buat latihan bagi dirinya dengan meninggalkan sebahagian yang mubah, khususnya tentang isu kurangkan makanan, kurangkan kelezatan duniawi. Isu ini kalau contoh bagi latihan untuk zuhud, kita kurangkan makanan, makan sekadar yang kita perlukan untuk jaga sihat, dan kita makan satu jenis. Kita makan satu jenis, bukan kita memperbaikan lauk, banyak lauk. Kenapa? Kerana nak mahu memenuhi apa yang diri kita mahukan. Tak, bukan ini cara orang-orang yang salih. Bukan ini cara mereka. Mereka biasanya makan satu jenis sahaja. Bukan mereka pelbagaikan banyak-banyak macam itu. Tidak. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah telah memberi kepadanya apa yang cukup bagi dia dan untuk memberi kepada nafkah kepada isteri-isterinya. Tapi baginda sallallahu alaihi wasallam, isterinya kata, kana yamurru alaina ash-shahru wash-shahran la yuqadu fi baitina nar. Yani berlalu atas kita 1 bulan dan 2 bulan tidak dibuat api di rumah kita. Tidak dibuat api di rumah kita. Apa makna tidak dibuat api di rumah kita? Yani mereka tak masak apa? Tak masak nasi, tak masak daging ke, ayam ke, ikan ke, tak masak apa-apa. Tak buat. Jadi yang rawi yang dia mendengar daripada isteri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia kata, maka apakah kamu makan? Zaman itu bukan macam zaman sekarang. Zaman sekarang memang ramai orang pun tak buka api mungkin lama, tapi kerana delivery tak berhenti daripada pintu rumah mereka. Delivery. Tapi zaman itu bukan macam sekarang. Jadi mereka tak buat api, maknanya mereka tak makan masakan, tak ada masakan. Jadi rawi tanya, kamu makan apa? Dia kata al-aswadan, yakni tamar dan air sahaja. 1 bulan 2 bulan hanya tamar dan air, tak ada nasi, tak ada ikan, tak ada daging, tak ada ayam, hanya tamar dan air sahaja. Bukan kerana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika itu dia orang yang fakir, tak. Tapi dia dan isteri-isterinya pilih berzuhud. Mereka berzuhud dalam dunia ini. Mereka berzuhud dalam dunia ini. Maka orang yang dia fikir tentang keadaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan isteri-isterinya, bukankah dia malu daripada dirinya apabila dia melihat dirinya dia
berluas-luas dalam kelezatan duniawi. Dia ini apa resultnya? Resultnya apa? Dia kalau dengan harta yang halal tak ada dosa. Kita jelas, kita faham. Kalau beli semua ini kemewahan dengan harta yang halal, memang bukan berdosa. Kita tahu. Tapi resultnya atas tarbiyah diri kita apa? Apabila setiap perkara kita mahu, kita terus belikan, makan, ini, itu. Ini kadang-kadang apabila sampai kepada isu dosa pun, kita rasa diri kita tak kuat. Kita pun hatta dosa kita buat. Tapi kalau dah memperkuatkan diri dengan lawan hawa nafsu, sampai hatta sebahagian mubah yang kita tahu walaupun buat tak ada dosa, tapi kita paksa diri kita untuk tak buat. Bagaimana kita jadi kuat apabila nanti ada sesuatu yang haram? Kalau yang mubah kita berjaya untuk meninggalkan sebahagian daripadanya, maka bagaimana tentang yang haram? Kita akan rasa diri kita kuat untuk lawan hawa nafsu dan tak pergi kepada yang haram. Maka apabila mereka kata zuhud ini sangat penting dalam tarbiyah, kerana ia latihan yang besar untuk lawan hawa nafsu. Apabila berjaya tinggalkan sebahagian daripada perkara-perkara mubah, maka ini sangat membantu kamu untuk lawan hawa nafsu, membuat segala yang wajib dan meninggalkan segala yang haram untuk jadi orang yang bertakwa. Ramai orang zaman sekarang mereka makan sehari 5 kali. Kenapa? Hatta kalau tanya doktor, tentang style kehidupan macam itu, memperbanyakkan makanan, hatta doktor-doktor mereka kata tak sesuai macam itu untuk kesihatan badan. Rasulullah SAW dia tidak makan lebih daripada 2 kali sehari. 2 kali sahaja. Tapi ramai orang zaman sekarang dia mahu sarapan pagi, minuman pagi, makanan petang, tengah hari, kemudian minum petang, kemudian makan malam, kemudian sebelum tidur pun mahu sedikit snacks supaya dia nak kadang-kadang lebih pun daripada 5 kali makan. Maka bukan ini adalah cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Bukan ini. Maka hendaklah seorang dia cuba apply apa yang kita bahaskan. Dia buat apa yang kita bahaskan dan dia melihat nanti dirinya bagaimana akan jadi kuat untuk bangun bertahajud. Bagaimana nanti jadi kuat untuk bangun qiyamul lail. Orang yang dia kata, oh ini saya mahulah tapi banyak kali terlepas. Ini suka nak tidur, terlepas. Jadi keadaan ini macam mana nak keluar daripadanya? Macam mana? Okay. Ada latihan baginya. Buat latihan untuk lawan hawa nafsu. Sikit dengan sedikit, insyaAllah akan jadi kuat. Macam orang pergi ke gym. Dia nak angkat. Pertama dia angkat contoh 20 kilo, dia rasa berat. Tapi kalau dia tinggalkan, dia kata, oh ini berat, saya tak mahu buat dah. Nanti tak akan sambung untuk nak sampai kepada 100 kg. Tak akan sambung. Dia akan dia berhenti. Jadi ini kalau untuk kekuatan jismani. Kalau untuk kekuatan hati, nak jadi kuat, jadi kena mula. Seorang guru saya, rahimahullah, dia ini seorang yang salih, sangat zuhud, seorang salih. Dia orang ini subhanallah, dia hafal kitab hadis. Lebih daripada 100,000 hadis dengan sanad bersambung kepada Rasulullah. Dia hafal dengan hatinya. Dia alim 10 qiraat. Faqih 4 mazhab. Alim yang besar, Masya Allah. Dan dia daripada ahli tasawuf. Dia seorang sufi yang mantap, Masya Allah. Dia banyak tekan tentang isu ini, lawan hawa nafsu dan zuhud dalam dunia. Banyak dia nasihatkan kita tentang ini. Dia sendiri
dia sendiri pernah habiskan selama 20 tahun daripada usianya, bila dia kuat, badannya kuat, 20 tahun dia tak belikan daging. Tak belikan daging atau ayam. Kalau dia dijemput, dia terima jemputan. Tapi untuk dirinya, bukan kerana tak ada duit. Tak. Ni kerana kekuatannya dalam lawan hawa nafsu. Jadi dia makan apa? Dia makan roti dengan yogurt masam. Dia makan, itu makanannya. Atau roti, dia masukkan dalam teo, kemudian dia makan. Macam itu. Subhanallah al-azim. Ramai daripada salihin, yani orang-orang salih, kebiasaan mereka, mereka berzuhud dalam dunia ini. Berzuhud dalam dunia ini. Kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kita baru sebut 1 bulan dan 2 bulan dia tak makan melainkan tamar dan air. Jadi mereka ini orang-orang salih mahu juga. Mereka mahu ikut mencontohi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah al-azim. Satu ketika dia duduk dengan anak muridnya, guru saya ini. Jadi dia kata, dia sembang-sembang sikit dengan mereka, untuk mereka seronok. Jadi mereka sebut tentang jenis makanan. Jadi dia kata, oh jenis makanan ini daripada negara asal saya. Oh, lama saya tak makan ini. Ini makanan sedap. Jadi ada seorang anak muridnya, bila dia dengar macam itu, dia pergi, dia masak makanan itu. Dia rasa gurunya teringin nak makan. Jadi dia pergi masak. Pada pagi, dia datang hidangkannya untuk sarapan pagi. Dia kata, ini yang kamu sebut semalam. Jadi dia terkejut. Oh, dah masak. Buat. Oh, subhanallah. Jadi dia ambil roti, itu makanan dengan roti. Dia ambil roti, nak ambil satu suapan, kemudian dia tinggalkan. Dia kata, hari ini saya nak puasa. Allahu Akbar. Tengok, kerana dia apa? Rasa macam dia teringin mahu makan, kemudian dia rasa diri, oh, teringin, kemudian memberi terus kepada diri. Jadi dia tak mahu. Tidak mahu. Subhanallah al-azim. Subhanallah. Dia ini, guru ini yang sama, bila dia tua dan sakit sebelum kewafatannya, jadi dia sampai keadaan kalau dia nak duduk atas kursi biasa macam ini, dia rasa sakit. Dia rasa sakit. Maka ada seorang anak murid, dia kata, saya belikan bagi dia kursi yang cantik-cantik macam ini untuk massage tu, supaya dia boleh duduk selesa. Dia beli terus bawa ke rumah dia, nak kejutkan dia dengannya. Jadi dia pergi ke rumah dia, letakkan, kemudian dia tengok, kata, ini berapa harganya? Jadi dia kata, harganya sekian. Dia kata, saya tak mahu, bawa satu biasa je, saya tak mahu. Subhanallah al-azim. Jadi ada seorang anak murid yang lain, anak murid perempuan yang lain, dia tahu tentang ini. Dia pergi belikan satu biasa yang boleh lipat macam itu, tapi boleh buka juga untuk berbaring sikit. Dia terima. Dia guna itu. Yang mahal dia tak mahu. Dia tak mahu. Subhanallah al-azim. Ramai orang kalau mereka di dunia ini dapat mana-mana peluang untuk keselesaan, untuk ini, mereka kemewahan, mereka terus nak ambil. Tapi orang-orang salih, mereka tengok apa yang membantu mereka untuk beribadah, untuk melaksanakan taat. Kalau sesuatu membantu untuk buat ibadah, mereka akan dapat ambilnya, dapatnya, usaha untuk dapat. Kalau sesuatu yang mereka rasa ini menjadikan mereka lemah, kerana cenderung kepada kelezatan dunia, jadi mereka tak mahu. Ramai daripada mereka pun katil mereka, tilam mereka jaga macam mana. Sekarang ramai orang apabila fikir tentang katil, dia fikir apa? Tilam, the best one. He wants to choose the best one. Kerana apa? Nak tidur lena, nak selesa, tak mahu waktu malam jago berbalik
berbolak-balik macam tu, tak mahu, dia tak mahu. Tapi orang soleh fikir cara lain. Dia mahu sesuatu yang tak terlalu lembut, kerana dia bimbang kalau terlalu lembut nanti terlepas qiyamul lail, terlepas tahajud. Satu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, isterinya biasanya apa yang dia tidur atasnya dilipat dua, kemudian Rasulullah tidur atasnya apa. Maka satu ketika isterinya lipatnya lebih, jadi lagi tebal. Maka Rasulullah tanya, siapa yang buat macam itu? Dia tidak mahu. Dia tidak mahu kerana Rasulullah SAW dia bangun untuk qiyamul lail. Jadi kalau kita nak tengok cara mereka fikir, cara kita fikir, Allahu Akbar. Sangat penting kita keluarkan dunia daripada hati kita. Ini apabila kita mahu jadi daripada orang-orang yang tinggi derajatnya. Lawan hawa nafsu, kaedah yang sangat penting yang kena apply. Lawan hawa nafsu. Semoga Allah Ta'ala memberi kepada kita semua kekuatan untuk kita beramal dengan lawan hawa nafsu. Amin. Adapun sekarang insya-Allah kita mahu sambung syarahan dalam kitab Aujaz Al-Mukhtasarat, dan kita telah sampai ke bab muamalat. Dan pada hari ini saya ingat kita mahu sambung syarahan tentang fasal yang baru, tentang riba. Muka surat 60. Betul? Muka surat 60. Kata pengarang rahimahullah, faslun, fasal, wa idza ba'a ta'aman bi jinsihi aw fiddatan bi fiddatin aw dhahaban bi dhahabin ishturita fil bai'il hululu. Mafhumnya, jika menjual suatu makanan dengan yang sejenisnya, atau perak dengan perak, atau emas dengan emas, maka disyaratkan pada jualan itu tunai. والتقابض قبل التفرقة والمماثلة بالكيل إن كان مما يكال أو بالوزن إن كان مما يوزن. Berlaku serah terima sebelum berpisah dan sama pada sukatan jika ia daripada barang yang disukat, atau pada timbangan jika ia daripada barang yang ditimbang. وإذا باع طعاما بطعام من غير جنسه أو فضة بذهب اشترط الحلول والتقابض دون المماثلة. Sekiranya menjual suatu makanan dengan yang bukan jenisnya atau perak dengan emas, maka disyaratkan tunai serah terima tanpa persamaan. Okey. Ini pasal tentang riba. Riba ada 4 jenis riba. Okey, ada 4 jenis riba. Jenis yang paling terkenal tentang riba adalah ribal qard. Namanya ribal qard. Qard itu hutang. Riba hutang. Apabila hutang itu masuk dalamnya riba. Macam mana? Apabila seorang dia memberi hutang kepada yang lain dengan dia syaratkan untuk dikembalikan dengan lebih. Contoh, dia bagi kepada dia hutang RM1,000, dia kata kamu kembalikannya 1,100 atau 1,010. Apabila dia syaratkan untuk kembalikannya dengan tambahan, maka itu haram. Kalau orang kata kenapa? Itu hukum syara', okey? Itu hukum syara'. Dan Allah Ta'ala telah menghalalkan hutang untuk kita saling bantu-membantu. Maka dia mengharamkan untuk kita bagi hutang dengan syarat kita kembalikannya dengan tambahan. Dengan kita syaratkan untuk dikembalikan dengan tambahan. Kerana ia dihalalkan untuk kita saling bantu-membantu. Hutang ini dihalalkan supaya kita dapat bantu satu sama lain dengan ini. Maka
Allah Ta'ala menjadikan hukum dalam agama Islam bahawasanya jika orang dia bagi hutang kepada yang lain dan dia kata kamu kena kembalikannya dengan tambahan sekian-sekian, maka itu adalah riba, haram. Okey. Ini jenis yang pertama. Jenis yang lain, ia tidak termasuk dalam semua benda, tapi ia termasuk dalam perkara yang ia makanan dan emas dan perak. Emas dan perak itu dalam bahasa Arab kita panggil dengan an-naqdan, atau kita kata an-naqdu. Kita bagi ibarat an-naqd kepada emas dan perak. Itu tak ada dalam bahasa Melayu satu perkataan yang setepat macam itu, tapi ini dalam bahasa Arab. Okey, bahasa Arab kalau emas perak dua-dua kita namakan an-naqd. Jadi kalau ia makanan, kalau perkara yang ia makanan atau perkara yang ia naqd, apabila mahu jualkannya dengan sesuatu yang ia sama dari sudut jenis, yakni contoh makanan dengan makanan, atau emas dengan emas atau emas dengan perak, maka ada syarat-syarat kena dijaga. Supaya tidak berlaku riba. Okey? Apabila kita nak jual makanan dengan makanan, yakni dua-duanya ada sifat apa makanan. Dua-dua ada sifat makanan. Dua-duanya makanan. Apabila nak jual makanan dengan makanan, jika ia sama, ia adalah sama kategori, yakni jenis sama, ia makanan, tapi juga ia adalah contoh beras dengan beras, gandum dengan gandum, maka jenis sama yang ia adalah makanan dan type juga sama. Type sama. Apabila jenis sama, type sama juga, maka di sini kita kena raikan 3 syarat supaya tak berlaku riba. Kita nak jual beras dengan beras, atau gandum dengan gandum, tamar dengan tamar, kismis dengan kismis. Maka di sini kita kena raikan syarat-syarat yang tertentu. Apakah ia? 3 syarat. Pertama, kena sama dari sudut sukatan, yakni ukuran syar'i. Dalam ukuran syar'i, jika ia antara apa yang dijual dengan kita timbang atau macam mana kita ukur biasanya, maka kena sama dari sudut ukurannya. Maka kalau nak jual contoh 3 gantang beras dengan beras yang lain, maka kena 3 gantang dengan 3 gantang. Kalau 4 gantang dengan 3 gantang, berlaku riba. Walaupun salah satu daripadanya dari sudut kualitinya lagi tinggi. Contoh satu basmatic, yang lain itu biasa, bukan basmatic. Kalau apabila ia sama, same type, jadi tak boleh jual ini dengan ini dengan ada tambahan pada salah satu daripadanya. Maka kalau orang dia jualkan 4 gantang beras biasa dengan 2 gantang beras basmatic, ini berlaku riba. Ini riba. Haram, tak boleh. Jadi syarat pertama mesti sama dari sudut ukurannya. Kalau tak sama, berlaku jenis riba yang namanya ribal fadl. Fadl itu tambahan. Kalau tak sama, berlaku ribal fadl.
Itu satu jenis riba. Okey. Juga apabila emas dengan emas atau perak dengan perak, apabila ia sama jenis, dua-duanya naqd, maka juga kena raikan itu. Maka tak boleh bagi seorang perempuan dia ambil cincinnya yang lama, dia pergi kepada kedai jual emas, kemudian dia jualkan cincinnya yang lama dengan cincin yang baru, tapi dari sudut ukuran berbeza. Contoh, yang lama adalah 3 gram, yang baru adalah 2 gram. Tak boleh, ini jatuh dalam riba. Jadi apa cara nak selesaikan ini? Macam mana nak keluar daripada ini? Macam mana nak keluar? Bila pergi kepada kedai, bagi tahu dia, okey, kamu mahu satu baru ya? Maka kamu jualkan ini dengan ringgit, jualkan yang lama dengan ringgit, kemudian belikan yang baru dengan ringgit. Bagi dia tidak rugi kalau buat macam itu, bagi dia tak okey. Tapi dari sudut hukum syarak kena jaga. Maknanya dia akan still untung untuk jualannya. Tapi jangan terus jual cincin yang lama dengan cincin yang baru, dua-duanya emas, sedangkan dari sudut timbangan beza. Jangan. Buat dua akad. Akad pertama, kamu jualkan cincin lama kepada dia. Dia bagi kepada kamu duit. Kemudian dengan duit ini kamu belikan cincin yang baru. Okey? Ini adalah caranya. Kalau nak jual emas dengan emas, mesti sama dari sudut timbangan. 1 kilogram, 1 kilogram. 5 gram dengan 5 gram. Okey. Juga tentang perak juga kena sama. Sekarang tambahan ke atas ini, apabila the same jenis sama, type sama, ada lagi 2 syarat kena raikan. Anda kata ada 3 syarat kena raikan. Saya dah sebut yang pertama, dari sudut sama, dari sudut ukuran. Okey, yang kedua, kena memastikan bahawasanya serah terima berlaku dalam majlis. Serah terima berlaku dalam majlis. Kalau contoh, jualkan 1 kilo emas dengan 1 kilo emas, atau 3 gantang beras dengan 3 gantang beras. Okey, tapi mereka berpisah sebelum berlaku serah terima. Maknanya setiap orang dia tak serahkan, ada salah satu dah ambil, dia ambil barangnya balik dengan dia tak serah terima, tak berlaku serah terima dalam majlis, berlaku riba, namanya ribal yad. Ribal yad itu adalah apabila tak berlaku serah terima dalam majlis. Untuk jenis-jenis ini, okey, ini untuk jenis-jenis ini. Ini bukan untuk semua jenis jualan yang apa yang kita sebut tentangnya, yang ia makanan, apabila dijual dengan makanan, atau ia naqd, dijual dengan naqd juga. Adapun kalau benda yang tak ada padanya salah satu daripada dua ini, contoh orang nak belikan kereta, okey. Jadi dia pergi tengok kereta, dia kata okey, cantik, saya belikan ini dengan RM10,000. Dia beli, tapi mereka berpisah, belum dia ambil keretanya dan belum bayar RM10,000. Tak berlaku riba kerana sini kereta ini bukan makanan dan bukan naqd. Jadi kita sekarang kena fokus. Kaedah yang kita sebut adalah tentang apabila barang yang dijual, barang yang dibelikan adalah makanan, dua-duanya makanan atau dua-duanya naqd. Dua-duanya makanan atau dua-duanya naqd. Pun kalau salah satu makanan, salah satu naqd, tak apply ini. Bila dua-dua adalah makanan, dua-dua sama jenis dan dua-dua makanan, atau dua-dua adalah naqd. Kalau bukan makanan, bukan naqd, maka bukan ini syarat-syarat bukan tentang itu.
Kalau salah satu makanan, salah satu naqad juga tak ada syarat-syarat ini. Okey. Jadi kita cakap tentang kes yang tertentu. Maka apabila nak jual emas dengan emas atau perak dengan perak, kena sama dari sudut ukuran dan kena juga serah terima dalam majlis. Ini dua syarat. Yang ketiga adalah tidak menyebut penangguhan pada serahan barang itu. Yani jangan dalam akad dikatakan, contoh kalau emas dengan emas, jangan dikatakan saya jualkan kepada kamu emas ini dengan emas itu, tapi dengan syarat saya akan serahkannya kepada kamu setelah 2 jam. Itu apabila disebut macam itu dalam akad, jatuh dalam riba, namanya riba an-nasa'. Riba an-nasa'. Riba an-nasa' yakni penangguhan. Nasa' itu penangguhan. Okey? Maka kaedah-kaedah ini saya akan ingatkan sekali lagi, bukan untuk semua jenis jualan. Bukan kita cakap tentang semua jenis jualan, kita cakap hanya tentang apabila dua barang adalah makanan atau dua barang adalah naqd. Maka jika dua-duanya makanan atau dua-duanya naqd, kena melihat syarat-syarat ini apabila the same type also. Yani emas dengan emas atau beras dengan beras, gandum dengan gandum, perak dengan perak. Okay, maybe first time mendengar syarahan tentang ini, tapi mudah, tidak susah, tidak susah. Dan kita ada masa, insyaAllah kita boleh syarahkan. Nanti kalau ada apa-apa soalan nak tanya, kita akan bagi. Tapi saya akan sempurnakan sikit syarahan tentang ini. Okay. Maka apabila ia sama jenis, sama type, kena raikan 3 syarat. Sama dari sudut ukuran, serah terima dalam majlis, dan jangan sebut penangguhan dalam lafaz aqad. Penangguhan dalam serahkan barang. Kalau syarat yang pertama tidak dibuat, jatuh dalam riba, namanya ribal fadl. Kalau syarat yang kedua tidak dibuat, serah terima tidak dibuat dalam majlis, jatuh dalam riba, namanya ribal yad. Kalau syarat yang ketiga tidak dijaga, maka jatuh dalam riba, namanya riban nasa'. Nasa' itu penangguhan. Okey. Tapi kalau jenis sama tapi type lain, yakni emas dengan perak, dua-dua naqd tapi type different. Ini emas, ini perak. Atau kalau beras dengan gandum, bukan beras dengan beras, beras dengan gandum. Atau tamar dengan beras. Maka di sini kena dijaga 2 syarat. Yang pertama yang kita sebut itu tentang sama dari sudut ukuran, ini tidak disyaratkan lagi di sini. Tapi tetap disyaratkan 2 lagi. Yang ia mesti serah terima dalam majlis dan mesti untuk tidak menyebut penangguhan dalam akad, dalam lafaz akad. Kalau jenis tak sama dan type tak sama, jadi maknanya emas dengan beras. Emas dengan beras. Ini boleh kita, kalau kita contoh kita belikan, kita ambil, tapi kita tak bayar hari ini, kita bayar nanti. Boleh. Boleh. Kerana ini dah tidak sama dari sudut jenis. Tak sama dari sudut jenis, tak sama dari sudut type. Juga kalau ia salah satu bukan makanan dan apabila salah satu bukan makanan atau
Yani apabila salah satu bukan makanan dan bukan naqad, salah satu daripadanya bukan makanan bukan naqad, maka boleh kita belikan kemudian nanti kita bayar. Contoh um, kita uh, nak belikan kereta, dan kita akan bayar emas. Okey, sini kereta bukan makanan dan bukan nakad. Jadi boleh kita buat akad, kemudian kita mungkin setelah 1 bulan kita bayar emas itu. Okey. Atau contoh kalau kita nak jual satu tanah dengan satu rumah. Boleh. Boleh. Boleh itu. Sini rumah dan tanah, ia bukan makanan dan bukan nakad. Jadi bukan ini yang kita dah bahaskan tentangnya. Faham? Ada soalan? Tak apa, kita boleh ulang. Ini mungkin kali pertama dengar syarahan secara detail tentang 4 jenis riba ini. Kita dah sebut 4 jenis riba. Pertama, riba al-qard, yang ia riba yang masuk dalam hutang. Yang kedua adalah riba al-fadl. Yang ketiga adalah riba al-yad. Yang keempat adalah riba nasa. Ini adalah 4 jenis riba. Riba itu haram dan yang membuatnya jatuh dalam dosa yang besar, wala'iyadzubillahi ta'ala. Ada soalan? Atau mahu saya ulang apa-apa boleh pun? Faham? Jelas? Apa? Jangan malu. Kalau mahu saya ulang, saya boleh ulang. Kalau nak ulang semuanya pun boleh ulang. Mungkin kalau kita tulis atas ni mungkin lagi jelas. Perlu ke saya ulang sekali lagi? Ulang. Okey. Jadi kita dah bahaskan tentang 4 jenis riba. Okey. First one, ia berkait dengan isu hutang. Hutang itu tak boleh kita syaratkan apabila kita bagi hutang kepada orang lain, tak boleh syaratkan untuk dikembalikannya dengan tambahan. Kalau disyaratkan tambahan dalam keadaan itu, maka itu riba, haram. Ini settle, ini first one. Sekarang 3 yang lain itu, ia masuk pada apa yang ia makanan dan apa yang ia naqd. Naqd itu apa? Emas dan perak. Itu kita panggil naqd. Maka jika barang yang dijual dan harga yang dibayar dua-duanya adalah makanan. Dua-duanya adalah makanan, maka di sini ada syarat-syarat yang kita kena raikan. Atau dua-duanya adalah naqad, pun ada syarat-syarat yang kita kena raikan. Okey, kalau ia bukan makanan, bukan naqad, atau salah satu makanan, salah satu naqad, bukan dua-duanya, salah satu makanan, salah satu naqad, maka bukan ini yang kita bahaskan tentangnya sekarang. Bukan ini yang kita nak sebut syarat-syaratnya sekarang. Kita nak sebut syarat-syarat bila dua-duanya adalah makanan atau dua-duanya adalah naqad. Kalau dua-duanya adalah makanan, maka di sini ada 2 keadaan. Sama ada makanan itu same type atau different type. Kalau type yang sama, contohnya beras dengan beras, gandum dengan gandum, tamar dengan tamar, kismis dengan kismis, itu sama. Bila ia sama, kena raikan 3 syarat. Pertama, jangan ada perbezaan dalam ukuran. Kalau 3 gantang beras, jadi kena 3 gantang beras juga. 5 gantang gandum, juga kena ada 5 gantang gandum. Kalau beza, kalau 3 gantang gandum dengan 5 gantang gandum, maka berlaku riba, namanya riba al-fadl. Riba penambahan ini. Dan syarat yang kedua juga di sini,
apabila same jenis, sama type, maka kena ada syarat yang kedua yang ia kena serah terima dalam majlis. Kalau berpisah tanpa buat serah terima, berlaku riba, namanya ribal yad. Syarat yang ketiga, kena tidak menyebut penangguhan dalam lafaz aqd untuk serahkan salah satu daripadanya. Kalau orang dia kata, saya jualkan 1 kilo emas ini dengan 1 kilo emas itu, tapi dengan syarat emas saya akan serahkan setelah 1 jam. Apabila dah sebut dalam aqd lafaz penangguhan dalam serahkan, berlaku jenis riba, namanya riba an-nasa'. An-nasa' itu penangguhan. Okey, ini 3 syarat kena dijaga apabila jenis sama, type sama. Beres? Okey. Sekarang ada keadaan yang kedua, yang ia jenis sama tapi type lain. Jenis sama, yang ia dua-dua makanan, tapi type lain, macam emas, macam gandum dengan beras, barley dengan tamar. Maka di sini 3 syarat yang kita sebut itu hanya 2 yang last yang disyaratkan. Yang pertama tidak disyaratkan lagi. Yani hanya disyaratkan untuk tidak berpisah sebelum serah terima dan tidak menyebut penangguhan dalam lafaz aqd. Adapun kalau beza dari sudut ukuran, contoh 5 kilogram gandum dengan contoh 5 kilogram gandum dengan 10 kilogram beras, boleh, tapi kena jaga 2 syarat yang baki itu. Yang ia serah terima dalam majlis dan jangan sebut penangguhan dalam lafaz aqd. Juga contoh yang lain kita ambil tentang emas dan perak. Kalau kita ada emas dengan emas, kena jaga 3 syarat. Kalau emas perak, 2 syarat. Okey? Same discussion apabila kita cakap tentang makanan, sama juga tentang ini isu an-naqd. Jika salah satu daripada keduanya, yakni barang dan harga, salah satu salah satu bukan makanan dan bukan naqd. Bukan makanan dan bukan naqd. Jadi kita tak cakap tentang ini. Itu boleh kalau nak belikannya dengan penangguhan, nak type tak sama, jenis tak sama. Ini perbahasan kita dan syarat yang kita sebut adalah tentang apa yang kita sebut tadi. Apa yang ia makanan, bila nak jual makanan dengan makanan dengan detail yang kita sebut, atau nak jual naqd dengan naqd dengan detail yang kita sebut. Kalau makanan dengan naqd, boleh walaupun dengan penangguhan atau tidak serah terima dalam majlis, kerana ini dah tak sama jenis. Jenis tak sama dah. Okey? Ya. Ya. Ya, betul. Dahulu banyak berlaku kerana dahulu ada yang apabila bayar, sekarang nama yang apabila nak beli sesuatu bayar duit kertas, bayar macam tu. Tapi zaman dahulu memang banyak berlaku kerana dahulu mereka bukan hanya bayar dengan emas dan perak, kadang-kadang bayar garam, bayar pelbagai.
Tentang bank, apabila nak deal dengan bank, kena berhati-hati. Kalau nak ambil hutang, kalau dia syaratkan untuk kamu kembalikan dengan penambahan, jadi kena berhati-hati. Dan orang kena bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ha? Ada soalan? Okey. Maka sampai sini perbahasan kita untuk hari ini. Barakallahu bikunna. Terima kasih banyak. Jazakumullahu khairan wallahu a'lam. Alhamdulillah wa sallallahu wasallam ala Rasulillah. اللهم ارحمنا واغفر لنا وارحمنا واجعلنا من الصالحين. اللهم يا ربنا فرج كرب المسلمين في فلسطين. اللهم فرج كرب المسلمين في غزة. اللهم ارحمنا برحمتك الواسعة والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم.